Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadli Hamimi binti Awang, nombor matrik S62988 dari program Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi. Saya akan membentangkan tentang rasuah di kalangan penjawat awam. Yang pertama, pengenalan. Rasuah adalah satu kesalahan jenayah di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan daripada pihak atau syarikat dalam bentuk wang atau hadiah. Pada masa kini, rasuah dijadikan sebagai jalan pintas untuk memperoleh kekayaan yang cepat. Rasuah ini mempunyai 4 aspek. Yang pertama adalah merugikan negara. Yang kedua, membahayakan negara. Yang ketiga, memperkayakan diri. Dan yang keempat adalah memberi manfaat kepada ahli keluarga. Terdapat 4 objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengkaji faktor-faktor berlakunya rasuah di kalangan penjawat awam. Manakala yang kedua adalah dengan menganalisis kesan rasuah terhadap negara. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti langkah-langkah mengatasi jenayah di kalangan penjawat awam. Dan yang keempat adalah dengan menyatakan cadangan penambahbaikan terhadap rasuah di kalangan penjawat awam. Di bahagian analisis isu pula, terdapat faktor dan kesan yang melibatkan rasuah. Yang pertama adalah faktor-faktor berlakunya rasuah di kalangan penjawat awam. Antara faktor yang pertama adalah kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Kepimpinan yang tidak efektif dan lemah akan mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pemantauan ke atas pekerja. Manakala yang kedua adalah sikap manusia yang ingin memperoleh kekayaan yang cepat. Mereka bersaing dan sanggup menghabiskan jutaan ringgit untuk suapan demi mendapatkan sesuatu tender, dan dengan suapan tersebut mereka mendapat pulangan yang berkali ganda. Dan yang ketiga adalah pendapatan gaji yang rendah. Seorang penjawat awam cenderung menerima rasuah kerana gajinya yang kecil tidak dapat menampung perbelanjaan harian keluarganya. Di bahagian kesan pula adalah rasuah akan memberikan kesan negatif kepada sistem pentadbiran negara. Perkara ini akan menjejaskan kestabilan sosial negara dan sekaligus akan menjejaskan keyakinan orang ramai, terutamanya pelabur asing, terhadap kecekapan dan keberkesanan sistem perundangan negara ini. Selain itu, rasuah akan menghalang kemajuan ekonomi apabila kecekapan menurun dan mengubah sistem yang mantap dan berkesan. Antara langkah-langkah mengatasi jenayah rasuah di kalangan penjawat awam adalah dengan mengukuhkan diri dan mempertingkatkan keimanan dalam diri. Keyakinan dan keimanan yang tinggi adalah benteng terkuat untuk menghalang isu rasuah dalam diri. Selain itu, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman. Siasatan penyelidikan terhadap isu ini perlu dipergiatkan bagi membanteras masalah ini daripada berleluasa. Langkah untuk mengatasi rasuah adalah dengan memastikan bahawa sektor awam beroperasi dengan jujur, telus dan bertanggungjawab. Dalam organisasi, seorang pengurus jawatan paling penting dan bertanggungjawab untuk mengatur tugas dan memberi contoh kepada para pekerja yang lain. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan yang pertama adalah dengan mewujudkan Pelan Anti Rasuah Nasional. Ini adalah untuk mewujudkan sebuah negara yang bebas daripada rasuah. Yang kedua adalah Ikrar Integriti Korporat. Adalah satu program yang menyokong pelaksanaan inisiatif anti rasuah yang dimasukkan dalam organisasi dengan mewujudkan dasar anti rasuah yang sesuai yang telah disyorkan oleh SPRM. Dan yang terakhir adalah pengurusan risiko rasuah adalah sebagai alat kawalan dalaman untuk mendedahkan jenayah rasuah di dalam organisasi.
Kesimpulannya, penlibatan pegawai awam dalam masalah rasuah amat membimbangkan. Ini dikatakan kerana jika masalah rasuah timbul, ia sekaligus akan membawa kepada kemerosotan pertumbuhan ekonomi KDNK Malaysia. Sekian, terima kasih.